Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أمين اللهم أمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad Shadiq Al-Mahawi rahimahullah taala. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada siri yang ke-59 pada membincangkan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran pada tajuk yang seterusnya iaitu tajuk Ar-Rawm dan Ishmam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. War-rawmu huwa al-ityanu bi ba'd al-harakah bi sawtin khafiyyin yasma'uhu al-qarib دون البعيد. Okey. Raum, yakni jenis bacaan ni lah raum. Huwal ityan bi ba'dil harakah, iaitu menyebut sebahagian daripada harakat. Maksud menyebut sebahagian harakat ni menyebut sebahagian daripada baris. Okey, macam mana tu nanti kita akan sebut. Bi sautin khafi, dengan suara yang perlahan. Perlahan maksudnya bukan perlahan slow tu. Maksudnya kederasan ataupun deras ataupun kuat suara tu, maka kederasan suara itu diperlahankan, perlahankan. Okey. Yasma'uhu al-qarib, yang mana suara yang khafi tu, suara yang perlahan tu hanya didengari oleh orang yang terdekat, dunal ba'id, orang jauh tak dengar. Wa yakunu fil marfu' wal madmum wal majrur wal maksur. Raum ini terdapat pada apa? Pada marfu' wal madmum wal majrur wal maksur. Okey, sebab apa dia kata marfu', madmum, majrur, maksur? Maksudnya sini pada apa? Pada kalimah yang, pada segala jenis kalimah yang mabni dan mu'rab. Kalau disebut marfu' dengan majrur tu maksudnya mu'rab lah. Kalau madmum dengan maksur maksudnya mabni. Okey. Jadi maksudnya dia fokus daripada apa ni? Fokus pada baris tu, baris dhammah dan baris kasrah. Pada apa ni? Pada hujung kalimah. Hujung kalimah dia berbaris dhammah dan ataupun berbaris kasrah, maka di situ jika kita wakafkan pada tempat tersebut, maka akan wujud bacaan raum. Okey. Yang seterusnya wal ishmam wa huwa itbaqus syafatain ba'da al-imkani wa tad'u bainahuma infirajan liyakhruja an-nafas bighairi sautin. Dia kata itbaqus syafatain. Itbaqus syafatain ni maksudnya merapatkan dua bibir. Dan merapat dua bibir, kemudian meninggalkannya. Maksud meninggalkan rapat bibir, selepas rapat tinggal dengan cara apa ni? Dengan cara membuka dia, infiraj. Membuka ni maksudnya dia jadi macam ni lah. Liyakhrujan nafas, buka dengan nafas, bi ghairi saut, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah dia dhammus syafatain. Bahasa mudah dia dhammus syafatain, yakni memuncungkan dua bibir macam ni.
Ni bahasa musannif buat main ni agak payah. Bahasa yang mudah dia dhammus syafatain. Dhammus syafatain. Okey. Wa dhalika isyaratan. Isyaratan ni isyaratun boleh. Lil harakah allati khatamat biha al kalimah. Dan wa dhalika apa ayat yang al-mazkur yang sebelum tu, ataupun kita kata mudah dia dhammus syafatain lah, memunculkan dua bibir tu, lil harakah pada huruf yang berbaris. Sebenarnya bukan huruf berbaris ni, pada huruf yang sukun tu. Sukun yang apa? Sukun yang arif. Sukun yang arif. Betul lah. Lil harakah allati khatamat biha al kalimah. Maksud sini maksudnya huruf tersebut asalnya kalimah, asalnya berbaris, kemudian kita wakafkan, maksudnya kita berhenti pada perkataan tersebut, maka secara automatik perkataan huruf tersebut, huruf yang berada di hujung kalimah tu akan sukun, yakni sukun yang mendatang kerana wakaf. Jadi kita memunculkan dua bibir sebagai isyarat pada bacaan tersebut. Secara isyarat lah. Isyarat ni maksudnya tanpa mengeluarkan suara. Jadi macam mana? Tengok bibir saya. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Dia bibir muncul sikit lah. Nampak wala yakunu illa fil marfu' wal madmum. Dan wala yakunu al-ishmam illa fil marfu' wal madmum. Dan tiadalah ishmam, yakni tidak dibaca, maksudnya tidak diisyaratkan ishmam ni. Maksud kita tak melakukan isyarat ishmam ni, melainkan pada apa? Pada hujung perkataan yang berbaris dhammah. Maksud baris dhammah, tapi bila kita berhenti kita sukun lah. Tapi asal hujung perkataan tu adalah berbaris dhammah. Cumanya sukun sebab apa? Terpaksa berhentilah sebab dia sukun yang arid ni sukun yang diadakan pada huruf yang berbaris kerana wakaf padanya, yakni kita berhenti bacaan padanya. Baik. Pada baris dhammah saja, marfu' saja. Kalau baris fathah dengan kasrah tidak ada ishmam. Sebab muncul ni bila kita menyebut huruf dhammah aja. Huruf yang baris dhammah aja. Nampak wala yadkhulu ar-rawmu wal ishmamu. Ni masuk pada bincang yang lain. Qala al-musannif wala yadkhulu ar-rawmu wal ishmamu fil mansub. Dan tiadalah raum dan ishmam, yakni tidak ada bacaan raum dan ishmam. Tidak ada bacaan raum dan tidak ada isyarat ishmam fil mansub, pada mansub. Mansub ni pada huruf hujung kalimah yang berbaris fathah. Wala fiha at-ta'nif, dan tiada pada hak ta'nif. Hak ta'nif ni maksudnya hak dhamir tu, hak dhamir yang bermaksud huwa. Al-mawqufi 'alaiha bil ha', yang mana dihenti, yakni berhenti padanya, yakni yang dihentikan ke atasnya bil ha', maksudnya perkataan tersebut diakhiri dengan hak taknis ni. Okey, jadi dua keadaan ni tidak dibaca dengan silap. Allah Muhammad. Hak taknis tu bukan hak dhamir tu, silap. Hak taknis tu maksudnya tak marbutah. Tak marbutah. Maafkan saya. Tak marbutah. Tak marbutah dia kan ada tak ni ada dua. Yang pertama tak maftuhah. Tak maftuhah tu yang huruf tak tu. Alif, ba, ta. Okey, tu yang maftuhah tu yang terbuka tu. Kalau marbutah ni yang tertutup tu. Dia tutup tu. Okey. Jadi sebab apa dia panggil hak taknis? Dia sebagai hak taknis sebab ta marbutah ni ketika berhenti kita baca dengan hak.
Sebab tu dia panggil hak taknis. Baik. Okey, dia bagi contoh ni nahwa al-jannah. Nahwu al-jannah. Okey. Wal qiblah. Betul tak? Okey. Ni contoh tak marbutah. Al-jannah dengan al-qiblah. Al-jannatu dengan al-qiblatu. Okey, yang ni bila nampak tak ni maksudnya memang tak boleh baca raum ataupun ismam. Sama sekali lah. Bittifaq ulama. Okey, ittifaq mana sepakat para ulama. Bi khilafi ma yuqafu 'alaiha bitta. Berbeza dengan perkataan ma ni ma barang, yang ni kalimah lah. Yuqafu 'alaiha bitta. Kalimah yang hujung dia diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan ta. Maksudnya ta apa ni? Ta maftuhah. Ta maftuhah. Kalau hak taknis ni orang panggil ta marbutah. Ta marbutah. Kalau disebut ta ni maksudnya ta maftuhah, yang terbuka tu. Yang terbuka. Kal waqfi 'ala ta, seperti berhenti pada huruf ta. Min syajaratu zaqqum. Syajaratu az-zaqqum. Dekat apa tu buku tu dia tulis tak lah, kata marbutah. Contoh ayat jannah. Syajaratu zaqqum. Syajaratu zaqqum tu Marbutah. Titik dua. Alif batar. Silap ni. Itu tadi apa? Oh, ta ni Silap apa? Marbutah. Okey. Tu contoh ni maksudnya okey. Maksudnya kalau kat sini syajarat. Syajarat boleh baca no. Dia boleh baca dua lah ni. Dia boleh baca tiga wajah kat situ. Iaitu sukun syajarat. Tak bunyi apa? Maksudnya bunyi tak sukun. Lepas tu yang kedua baca ismam. Syajarat. Habis tak tu syajarat. Ismam. Lepas tu raum. Syajaratu. Nampak dah? Baik. Kalau tak maftuhah, kalau tak marbutah, maka tidak boleh baca apa dia? Tidak boleh baca raum dan ismam. Baik. Wala yadkhulu kadzalika fi ma kana sakinan fil wasli. Nahwu fala tanhar. Okey, dia kata tidak dimasuki ai wala yadkhulu kadzalika ai kadzalikal mazkur. Apa dia? Tak masuk apa dia? Yadkhulu ai yadkhulu ar-raum wal ismam. Fi ma kana sakinan, yang mana huruf dia, yang ni kana apa, akhirul kalam, akhirul kalimah. Yang ni akhir kalimah sakinan fil wasli. Sekalipun dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa bersambung. Maksudnya sukun tu adalah sukun asli, bukan sukun aridi. Apa beza sukun arid dengan sukun asli? Aridi dengan sukun asli. Sukun aridi ni adalah asal perkataan hujung kalimah tu asalnya berbaris, tetapi apabila kita berhenti maka kita sukunkan pada perkataan tersebut. Tapi kalau asli ni memang perkataan tersebut tidak menerima baris, memang disukun. Tu asli. Contoh dia bagi sini fala tanhar. Maka dekat situ apa? Hanya sukun saja yang dibaca. Fala tanhar.
Tak ada apa? Tidak ada wajah ismam dan tidak ada wajah rom. Okey. Wa minhu mimul jam'i. Dan lagi apa dia? Mim jama'. Mim jama' ni maksudnya apa? Mim apa pada contoh? Okey, dia contoh macam kum, hum, tum. Jadi mimul jam'i. Mimul jam'i maksudnya mim yang menunjukkan kepada domir tersebut. Domir ni maksudnya benda yang kita nak kembalikan sesuatu benda tu. Domir kembali dia tu, ataupun kita kata satu benda yang kita nak kembalikan sesuatu benda tu, dia dalam keadaan plural, jamak, mimul jam'i. Contoh macam hum, kum, tum. Jadi semua ni panggil mimul jam'i. Maka dekat situ apa? Tidak ada rom dan ismam. Sebab apa? Sebab mimul jam'i sukun, tidak menerima baris. Dia memang asal dia adalah sukun. Sukun dia adalah asli. Apa? Wala fi 'aridi asy-syakli. Dan juga apa? Tidak ada apa? Tidak ada rom dan ismam. Ai wala fi 'aridi syakli, ai wala yadkhulu fi 'aridi syakli. Tidak ada rom dan ismam pada apa? 'Aridi syakli, yakni baris yang mendatang. Apa maksud baris mendatang ni? Maksudnya sesuatu kalimah yang hujung huruf dia asalnya apa dia? Asalnya sukun. Tetapi disebabkan apa? Iltiqa'us sakinain. Tetapi kerana pertemuan dua huruf yang sukun, yakni dua huruf sukun berturut-turut, menyebabkan apa? Menyebabkan perlunya huruf yang pertama diletakkan baris untuk menyebabkan apa? Kalam tersebut jadi fasih. Sebab dalam kalam bahasa Arab dia tak boleh dua kali berturut-turut huruf sukun. Contoh macam wa anzirin nas, asalnya wa anzir. Wa anzir ni fi'il amar. Fi'il amar, berilah peringatan. Wa anzir. Tapi sebab dia nak sambung dengan annas yang depannya, annas tu jadi apa? Jadi maf'ul bih. Jadi nak fasihkan kalam tu, maka diletakkan baris apa? Baris yang mendatang, maksudnya bukan baris yang asal. Wa anzirin nas. Jadi dia bukan asal kasrah kat situ, dekat ra' tu. Dia asalnya sukun. Wa anzir. Tapi sebab nak sambung dengan annas, dia diletakkan baris kasrah. Wa anzirin nas. Maka dekat situ pun tidak boleh dibaca rom dan ismam. Okey. Qul ud'u, contoh yang sama juga. Qul ud'u tu asalnya qul ud'u, kan? Tapi nak menyebabkan kalam tu fasih, maka diletakkan baris kasrah, didatangkan baris kasrah. Ni yang orang panggil arid asy-syakl ataupun asy-syaklu al-aridu. Baris yang mendatang. Bukan asy-syaklu al-asli. Asy-syaklu al-aslu, bukan baris yang asal. Asalnya qul, tapi sebab nak bagi sambung, nak membolehkan qul ini bersambung dengan ud'u yang selepasnya, maka diletakkan baris kasrah. Qul ud'u. Amma ha'ud dhamir. Ni baru masuk hak dhamir. Manakala bagi hak dhamir tu yang tadi, yang hak tu lah. Hak yang merujuk kepada huwa, yakni dia. Fakhtalafa fiha. Maka khilaflah padanya, ataupun fakhtulifa fiha, maka dikhilafkan padanya. Kalau kita kata fakhtalafa, kita boleh kata fakhtalafal ulama, ataupun fakhtulifa, dia jadi apa, fi'il mabni lil majhul, kita buang fa'il. Benda yang diperselisihkan padanya, fiha ha apa dia, pada membaca okey. Maksudnya fakhtalafa ay fakhtulifa fi qiraati ar-ram wal ismam. Fiha ha tu kembali kepada hak dhamir lah.
Maksudnya khilaf membaca hak dhamir, membaca raum dan ishmam pada hak dhamir. Ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Okey. Fajawazahuma. Huma tu kembali kepada apa, raum dan ishmam. Jawaza. Fiha ba'duhum. Yang ni maksudnya ulama lah, qurra lah. Yang ni ulama-ulama dalam ilmu tajwid dan qiraat lah. Fajawaza. Fa tu fa tafri'. Fajawazahuma, dan mengharuskan apa pada membaca raum dan ishmam fiha, ai fiha dhamir, fiha id-dhamir. Ba'duhum, setengahnya, yakni setengah ulama lah, yakni qurra dan yakni ulama dalam ilmu tajwid qiraat mutlaqa, ada yang mengharuskan membaca raum dan ishmam pada hak dhamir. Wa mana'ahuma, dan melarang apa ba'duhum. Huma tu kembali kepada raum dan ishmam lah. Ba'duhum ay ba'dul ulama mutlaqan, yakni setengah membenarkan baca raum dan ishmam pada hak dhamir, dan setengah lagi melarang pembacaan raum dan ishmam pada hak dhamir. Baik, wa ba'duhum fasalli, dan sesetengahnya menyambungkan, okey, betul ke ni? Saya tengok wa ba'duhu fasal, wa ba'duhum fasal. So'lam so'lam dia punya ni. Wa ba'duhum fasal. So'lam tu. Okey. Oh, Allah akbar. Wa ba'duhum fassala. Astagfirullahalazim. Okey. Wa ba'duhum fassala, dan sesetengah daripada ulama fassala ni maksudnya tafsil, maksudnya dia ada tafsilan ataupun ada penerangan yang terperinci. Maksudnya dia meletakkan syarat lah. Pada nak baca rom ni kat mana boleh, kalau tak cukup syarat maka tak boleh baca. Jadi ada 3 mazhab pada situasi pembacaan raum dan ishmam pada hak dhamir. Mazhab qaul yang pertama kata tak boleh. Pendapat pertama kata boleh. Pendapat yang kedua kata tak boleh. Pendapat yang ketiga kata bersyarat. Nampak Okey, dia maka Syekh Shadiq Qamhawi dia memberikan penerangan terperinci pada qaul yang ketiga ni. Dia kata apa? Famana'ahuma, dan melaranglah ulama yang memegang qaul yang ketiga ni pada raum dan ishmam fiha, pada ha, ai fiha ad-dhamir idza kana qablaha dhamma, bukan, idza kana qablaha dhammun aw wawu sakinatin. Okey, wawun sakinatun. Okey. Jika sebelumnya dhammah ataupun waw sakinah. Waw sakinah ni maksudnya waw yang sukun. Contoh dia bagi sini apa? Yarfa'uh wa aqaluh. Okey, maksud sini apa dah? Yarfa'uhu, sebelum hak tu ain. Jadi ain tu berbaris dhammah. Wa aqaluh. Okey, sebelum hak dhamir tu adanya waw yang sukun. Okey. Jadi ulama yang bermazhab pada pendapat yang ketiga ni, dia kata
apa dia? Kalau dalam keadaan macam ni, maka tidak boleh apa? Tidak boleh rom dan ishmam. Yakni yarfa'u dan aqaluh. Contohlah, dia kata apa? Sebelum hak dhamir itu adanya huruf yang dhammah ataupun waw sakinah. Maka dua keadaan ni tidak boleh apa? Tidak boleh rom dan ishmam. Au kasrin au kasrun au ya'u sakinatin. Ataupun sebelum hak dhamir tu berbaris kasrah ataupun ya yang sukun. Contoh dia bagi apa? Nahwu bihi wa fihi. Yang ni pun tak boleh juga. Jadi untuk mazhab yang ketiga ni, okey, saya fokuskan, saya ulang sikit supaya kita tak bercampur pendapat ni. Yang ni pendapat yang ketiga, dia mentafsirkan, dia memberikan spesifik ataupun kita kata memberikan penerangan terperinci. Okey, mana yang dia larang, mana yang dia haruskan. Yang dia larang apa dia? Jika sebelumnya berbaris dhammah. Maksudnya sebelum hak dhamir berbaris dhammah ataupun waw sakinah. Ataupun sebelum hak dhamir huruf yang berbaris kasrah, ataupun sebelum hak dhamir ya yang sukun. Okey, yang tu memang tak boleh baca rom dan ishmam. Wajawazahuma, dan mengharuskan oleh siapa ni? Oleh mazhab ketiga ni lah. Ulama yang berpegang dengan mazhab ketiga ni. Huma yakni rom dan ishmam. Illam yakun qablaha dhalika bi anin fataha ma qabla al-ha aw waqa'a qablaha alifun aw sakinun sahih. Nahwa okey. Nahwu lan tukhlafa wajtabahu wa minhu wa anhu wa nahwu dhalika wa huwa al-mukhtar. Okey, dia kata kalau yang tadi dia sebut keadaan yang tak boleh dibaca dengan rom dan ishmam, tapi keadaan yang kedua ni, di sisi qaul yang ketiga ni, dibolehkan membaca rom dan ishmam jika apa? Jika sebelum daripada hak dhamir itu huruf yang berbaris fathah, ataupun sebelum daripada hak dhamir itu ada huruf alif, ataupun sebelum daripada hak dhamir itu huruf yang sukun. Jadi ni tiga keadaan. Bukan. Tiga keadaan. Okey. Apakah keadaan-keadaan yang membolehkan apa? Hak dhamir itu dibaca dengan apa? Dengan rom dan ishmam. Sebab kita kena ingat keadaan-keadaan ni yang disebut yang diboleh ni, semua hak dhamir ni dibaca dengan apa? Berada pada keadaan dhammah, sebab hak dhamir apa? Mabni ala apa? Ala dhammi. Hak dhamir mabni ala ad-dhammi. Okey. Jadi hak dhamir dia mabni ataupun kita kata dia terbina. Dia tak berubah keadaannya, baris dia. Yang mana baris dia adalah dhammah. Itu adalah baris dia yang asal. Dia tak berubah. Kalau berubah tu bukan sebab i'rab. I'rab ni maksudnya benda yang mengubah perkataan tu jadi baris lain. Faktor yang menyebabkan baris dia tertukar. Tak, dia tetap. Tapi kalau tertukar tu sebab apa? Al-thiqlu fil lisan. Al-thiqlu fil lisan maksudnya payah nak sebut pada lisan. Contoh macam fihi. Asalnya fihu, tapi di siang Arab bila didomahkan hak tu jadi payah, maka ditukarkan fihu jadi fihi. Tapi asalnya hak tu adalah dhammah. Dia mabni. Nampak dah? Okey. Jadi tiga keadaan ini apa dia? Hak dhamir sebelumnya huruf yang beri fathah, ataupun sebelumnya huruf alif, ataupun sebelumnya huruf yang sukun, maka ketiga-tiga keadaan ini diharuskan membaca selain daripada sukun, kan? Sukun sukun arid ataupun sukun yang datang pada hak dhamir tu dengan wajah yang kedua dan ketiga, iaitu raum dan ishmam. Jadi dekat sini ada tiga wajah.
Okey, macam mana kita nak baca? Okey, saya akan baca kan. Okey, macam ya, contoh yang pertama, lan tukhlafah. Okey, yang pertama sukunkan hak. Lan tukhlafah. Okey, kita sukunkan hak. Lepas tu yang kedua, kita baca dengan raum. Lan tukhlafahu. Raum lan tukhlafahu. Kalau harakat yang sempurna hu, tapi kalau raum hu. Okey. Dan wajah yang ketiga ialah ismam. Lan tukhlafah. Okey. Munculkan dulu. Lepas tu wajtabahu kan. Wajtabah. Sukun hak. Lepas tu raum. Wajtabahu. Lepas tu ismam. Wajtabah. Dekat situ sebab di sini alif dia jadi ma'rif sukun. Okey, ma'rif sukun. Baik, kalau ma'rif sukun ada 1 2 3 4 5, ada 7 wajah bacaan. Okey. Yang pertama apa? Wajtabah ma'rif sukun. Wajtabah 2 harakat. Wajtabah 4 harakat. Wajtabah 6 harakat. Jadi 3 wajah ma'rif sukun. Yang mana hak tu sukun. Okey, lepas tu apa ismam 3 wajah. 2 4 6. Wajtabah 2 harakat, lepas tu 4 harakat. Wajtabah. Lepas tu 6 harakat. Wajtabah. Okey. Lepas tu raum. Wajtabahu. Okey. B. Kemudian yang seterusnya sukun, maksudnya sebelum hak dhamir huruf yang sukun. Okey. Ada 3 wajah. Min. Okey, itu sukun. Kemudian raum. Minhu. Okey, sikit je. Kalau sempurna minhu kan. Kalau raum minhu, sikit je. Kalau ismam min. Habiskan hak, habiskan sebutan hak, sebab hak apa dia? Hak adalah apa? Rakhawah. Jadi habiskan sifat rakhawah dia. Min. Okey. Lepas tu wa'an, lebih kurang juga. 3 wajah juga. Wa'an. Lepas tu raum. Wa'anhu. Raum. Lepas tu ismam. Wa'an. Okey. Wa nahwu dhalika wa huwa al-mukhtar. Dan contoh yang lain banyak lagi. Wa huwa al-mukhtar. Dan pendapat yang ketiga ni adalah pendapat yang terpilih, pendapat yang dipilih oleh musannif. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur. Baik. Jadi kalau beramai, yang mana? Pendapat yang ketiga. Maksudnya kalau nak baca isman dan rom tu ada syarat-syarat yang tentu pada hak dhamir. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Selesailah apa siri yang ke-59. InsyaAllah kita akan sambung siri yang seterusnya, yakni siri ke-60 pada pembincangan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.